إلى حضرته صلى الله عليه وسلم وكافة الأنبياء والمرسلين والشهداء والصالحين كرام الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم آمين. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan izinnya dapat sama-sama malam ini kita dengan kuliah dua kitab. Malam ni nak baca kitab mana tak tahu lah. Depan saya tak ada kitab, pinjam tu. Selalunya Tok Guru bawa kitab, nak murid tak bawa. Malam ni dua-dua tak bawa. Jadi tamat kita nak sambut tu tanda ni. Ini tanda orang yang mengaji. Bukan soal apa Abang Hasim? Apa? 98. Sambungan kita kitab Fiqhul Manhaji. Kitab Fiqhul Manhaji sambungan kita 98. Dia bahas pada kita tentang malam ni, insya-Allah kita akan masuk yang ketiga. Makna yang ketiga, yang kedua tu kita dah bincang dah. Yang kedua apa dia? Terutama yang ketiga, anda kena bagi urutan balik. Yang kedua dan yang pertama di bawah tajuk tajuk dia yang kita baca itu janabah. Itu no tajuk dia. Tajuk dia janabah junub. Jadi sebab junub ni nombor satu, keluar mani daripada lelaki atau perempuan. Yang kedua haid. Yang ketiga nifas. Itu yang kita nak bincang malam ni. Yang ketiga nifas. Nifas ni orang laki-laki tak ada. Sampai bila-bila pun tak ada. Lepas tu nak kena mengaji ke tak? Ya kena, pasal dia nak duduk dengan orang perempuan. Kalau dia nak duduk seorang-seorang, dia kira nak teronok sampai habis umur, tak apa, tak ngaji bab ni. Tapi bila dia duduk orang perempuan, dia ada isteri, lepas tu dia dapat anak, maka dia nak kena tahu hukum ni. Yang ketiga, sebab yang mewajibkan mandi, iaitu beranak. Beranak ialah melahirkan apa yang ada dalam kandungan. Yang ada dalam kandungan melahirkan, sama ada yang biasa pokok pintu atau pokok tingkap. Itu melahirkan anak. Kadang-kadang ia berlaku dalam keadaan darah tidak keluar, sebaik sahaja keluarnya anak. Kadang-kadang ni jarang. Ada juga dia macam telur ayam, keluar-keluar tak ada apa. Kadang-kadang dia tak ada keluar darah. Tapi kes beranak wajib mandi. Oleh itu ketika itu ia dihukum sebagai orang yang berjunub. Bila dia melahirkan anak, dia nama junub. Kerana anak itu
hasil daripada air mani perempuan dan lelaki. Ni fitrah. Bukan lucah, ni fitrah. Dan jadi orang ni cantuman daripada air mani laki perempuan. Mana bila keluar yang apa kandungan tu wajib mandi. Hukum tetap tidak berbeza walaupun cara kandungan itu dilahirkan adalah berbeza. Hukum dia lepas melahirkan anak tu dia wajib mandi. Melahirkan anak tu berbeza. Ada yang biasa, ghalib, ada yang luar biasa. Okey, biasa ke luar biasa, bila melahirkan anak, nama orang tu beranak, maka dia wajib mandi. Apabila darah keluar selepas keluarnya anak, kebiasaannya itulah yang berlaku. Ini bila satu orang perempuan beranak, lepas tu diikuti dengan darah, maka darah itu dikenali sebagai darah nifas. Kalau nak buah anak nama sedap tu nifas, buah nafis nah. Nafis makna lain, nifas makna lain. Jadi beranak tu sepasal, habis dekat tu. Sama ada keluar darah, tak keluar darah, dia junub, dia kena mandi. Ghalibnya keluar darah. Hak tak ghalib, dia tak keluar darah, hak ghalib keluar darah. Jadi darah yang keluar itu dinamakan nifas. Nifas mempunyai beberapa hukum yang berkaitan dengannya, sebagaimana yang akan dijelaskan. Bila satu orang perempuan dia beranak, lepas tu diikuti dengan darah tu nama nifas, maka dia ada hukum. Nifas maknanya pada bahasa ialah beranak. Kalau kita mengaji bahasa Arab, nifas tu beranak. Tu dari segi bahasa. Bahasa lain, istilah lain. Sembahyang, solat pada bahasa doa, tapi pada istilah lain. Puasa pada bahasa tahan, istilah makna lain. Zakat makna subur, pada istilah lain. Jadi kita nak pakai hak istilah syar'i, hukum syarak kata apa. Manakala pada syarak ialah darah yang keluar selepas beranak. Bila habis dah anak diikuti dengan darah, itu nama dia nifas, bukan beranak. Ia dinamakan nifas kerana ia keluar selepas keluarnya nafs, iaitu jiwa. Nafsu tu asal nafs, asal makna jiwa. Makna satu orang ataupun dua orang, apa yang dia kembang tak kira, keluar habis tu diikuti dengan darah. Dan perempuan tersebut dipanggil nufasa. Ini tambah maklumat lah bahasa Arab ni. Perempuan yang nifas tu dia panggil nufasa. Darah yang keluar ketika sakit hendak bersalin atau bersama dengan keluarnya anak tidak dianggap sebagai darah nifas. Orang perempuan sebelum bersalin dia sakit. Ada orang sakit lama, ada orang sakit tak sama. Ada orang seminggu tu sakit, kerja kawat ya, hantar pergi hospital tolak balik, petang hantar balik, dia lambat. Ada orang pergi hospital naik kereta, tahun tu selesai kan, atau cepat. Dia sudah minta hari Malaysia, sampai hari Malaysia beranak. Ada cepat, ada lambat. Jadi yang keluar lepas ketika sakit hendak bersalin, masa sakit tu orang panggil apa ustaz ya? Orang perempuan bila dia sakit panggil apa? Dia turun darah tu panggil apa saya? Orang tua tahu. Pecah tuban. Betul ya? Kalau tak betul orang perempuan boleh tegur saya. Saya tak apa istilah, tak faham. Bila dah pecah tu, dia turun darah. Turun darah tu tak nama nifas. Bila tak nama nifas, orang perempuan tu kena sembahyang. Ni cerita nak sembahyang ni. Kalau tak sembahyang, tak baca, tak apa. Dia kata dia uzur. Tak, dia tak uzur lagi. Hak tu dia bukan nifas.
Dia bukan haid, dia wajib sembahyang lagi. Cuci basuh boleh sembahyang. Sebab tu kena hukum dia berkaitan dengan solat. Darah yang keluar ketika sakit hendak bersalin atau bersama dengan keluarnya anak. Sebelum bersalin ataupun sama-sama dengan anak. Anak tu dibaluti dengan darah ke apakah, ia tidak dianggap sebagai darah nifas. Tu kena faham bagi molek, bagi cantik. Tu tak nama nifas, kerana ia mendahului anak ketika keluar. Yang kata nifas lepas anak keluar mai ada. Sama ada keluar tu betul atau melintang cerita lain. Lepas anak keluar, dia keluar, tu baru nama nifas. Bahkan darah tersebut dianggap sebagai darah yang rosak atau kotor. Darah tu darah yang rosak, fasad. Bahasa Arab panggil fasad. Darah tu darah yang rosak. Oleh kerana itu wajib ke atasnya bersembahyang. 5 hari duk turun darah, dia tak sembahyang dah. Siapa tak sembahyang? Suami dia tanya, turun darah. Tu ke? Suami dia pun tak tahu siapa dia juga. Kena tahu, kalau dia tak sembahyang, siapa yang berdosa? Suami. Suami berdosa. Sebab tu kena tahu, dia tu berdosa pasal suami berdosa pasal tak reti hukum. Oleh kerana itu wajib ke atasnya bersembahyang ketika sakit hendak bersalin, walaupun ia melihat darah keluar. Iyalah, lepas dia cuci, keluar lagi, tak apa, sembahyang tu terus. Sekiranya dia tidak mampu untuk bersembahyang, maka dia wajib mengqadhakannya. Nak makit sembahyang tak boleh. Tak tahulah sakit nak beranak terang mana, saya tak pernah lagi, tak tahulah. Tapi hak kita duk baca-baca tu 3 suku nyawa. 3 suku tak boleh buat dah. Tetap dia hukum qada. Papah beranak makit sembahyang. Bukan, nanti selalu. Papah beranak ni ada nifas pula. Habis nifas nanti dia kena qada. Tempoh nifas, sekurang-kurangnya tempoh nifas ialah 1 lahzah. 1 lahzah. Bahasa Arab panggil lahzah, bahasa Melayu klasik panggil seperludah. Bahasa lama Tok Nek kita, seperludah. Bahasa lahzah. Apa dia lahzah? Iaitu seketika sahaja. Darah tu lepas beranak keluar sat, habis, tamat. 1 minit, 2 minit, 5 minit, lahzah lah. Tu sekurang-kurang. Dan kadang-kadang ia berterusan beberapa hari. Kadang sampai 10, 15, 20, 27 hari. Tak menentu. Pada kebiasaannya 40 hari. Hak biasa-biasa ghalib 40 hari. Dan paling maksimum ialah 60 hari. Jadi orang Melayu dia ambil senak pertengahan, habis pantang tak lagi. Pantang dia tu 40 hari. Tu pantang Melayu. Tak sama. Ada orang ni pantang dia seminggu, ada orang 2 minggu, ada orang 2 bulan, ada orang 4 bulan. Itu mengarut lah. Paling banyak 60 hari. Paling sikit lahzah, ghalibnya 40 hari. Hak ni kalau kita kurang faham, balik tanya isteri kita, anak pertama itu berapa hari? Dia kata tanya hak lama tak ingat lah. 25 tahun dah anak pertama pun pernah tak ingat. Hak baru-baru ingat kot. Berapa hari? Paling singkat 1 lahzah, biasa-biasa 40 hari, dan hak paling banyak 60 hari. Orang Melayu dia ada pantang 40 hari. Dia tak lepas lagi. Tapi dia berhenti lama dah. Dia tak mandi kerana nifas pasal tak lepas. Lepas dia bila? 40 hari. Itu Melayu. Hukum dia tengok dia tu bila.
oleh itu darah yang keluar selepas tempoh tersebut dianggap sebagai darah istihadah. Sampai 60 hari dok keluar lagi. 60 70 dok keluar lagi. Itu bukan nifas dah. Ni istihadah. Ni kena pergi kat doktor lah. Doktor pakar puan dah, doktor rohani dah pergi kat dah. Bagi dia semak pasal apa ni. Kaedah yang digunakan dalam menentukan tempoh ini ialah al-istiqra', sebagaimana yang telah anda ketahui ketika menentukan tempoh haid. Jadi kaedah dia tak sama, tak lain orang, lain keadaan. Ada orang panas lebih, bila panas lebih ni dia pendek, sejuk lebih dia panjang. Macam-macam lah. Darah tinggi kita pun tak sama. Cek bulan ni normal, bulan depan naik mendadak habis meter. Tapi kalau duk cek kalau dia normal cantik, kita jaga maintain dia. Orang perempuan gitu tak, dah biasa lah. Ghalibnya 8 hari 7 hari 7 sesekali dia boleh silap, tak betul. Tak betul itu sesekali tak apa, kalau berkali-kali ni nak kena buat pemeriksaan. Perkara-perkara yang diharamkan ketika nifas. Para ulama telah bersepakat bahawa nifas adalah sama dengan haid dalam semua hukum-hukum yang berkaitan dengannya. Kena rujuk balik hal lepas lah. Bila satu orang tu dah haid, keluar haid, apa dia pantang larang dia? Semak hal lepas, pantang larang dia tu kena rujuk balik. Satu, sembahyang. Mayang raya boleh kot. Pasal mayang raya ni setahun 2 kali lah. Lagipun dia ahli sunat wal jumaat. Mayang raya pun tak boleh. Semayang fardu ke, semayang sunat ke, kalau satu orang tu haid tak boleh. Seorang nifas tak boleh. Yang kedua, baca Quran. Baca Quran tak boleh. Tengok Quran boleh. Bacalah hati boleh. Baca keluar di mulut tu tak boleh. Kemudian apa lagi? Tinggal dalam masjid. Lagi tawaf. Tawaf kedai tak apa, yang tak boleh tawaf Kaabah. Tawaf ni kusin kedai tak apa. Cuma di Mekah tawaf Kaabah tu haram. Baik, hak ni hukum sama dengan hukum haid yang telah kita bincang itu. Kemudian melihat darah ketika mengandung. Apabila seorang perempuan yang hamil melihat darah keluar dan tempoh keluarnya telah sampai tempoh sekurang-kurangnya haid, iaitu sehari semalam, dan tidak melebihi had tempoh haid paling lama, iaitu 15 hari 15 malam, maka darah itu dianggap darah haid di sisi pendapat yang azhar. Azhar ni bukan Universiti Azhar ni. Azhar ni pendapat yang paling kuat. Dengan itu dia hendaklah meninggalkan sembahyang, puasa dan semua perkara yang diharam ke atas perempuan yang haid. Ghalibnya perempuan ni bila mengandung ghalibnya dia tak main haid lagi. Tapi ada kes-kes luar biasa, dia mengandung tapi haid main juga. Ada luar biasa ni, jangan sesekali lah 500 orang jumpa seorang, kes dia dalam masa dia mengandung pun dia main haid juga. Maka kena rujuk pada hukum haid, iaitu dia tak boleh sembahyang, tak boleh puasa, tak boleh baca Quran. Sekiranya darah yang dilihat itu kurang daripada sekurang-kurang tempoh haid atau melebihi tempoh haid yang paling lama, maka darah yang kurang dan yang lebih tempoh itu dianggap darah istihadah. Dia sebut haid ni pun saya kat Darul Amal haid ni. Bagi silap sebut jadi itu. Maka hukumnya dipakai sebagai hukum darah istihadah dari segi sembahyang dan lain-lainnya. Jadi orang perempuan ni dia ada haid satu, yang kedua nifas, yang ketiga istihadah. Istihadah ni dia